Tapi melihat kepada jumlah orang yang mengundi ramai dan juga apa yang berlaku ini difahamkan di SK Bagan Jaya Pulau Pinang, sistem down. Saya kira mungkin pihak SPR sebenarnya perlu beri perhatian yang lebih terhadap bagaimana mereka boleh anticipate untuk kemasukan menerima jumlah pengundi yang ramai pada satu masa. Sebab walaupun tempoh mengundi panjang, tapi orang tahu petang hujan. So, jadi orang mungkin kejar-kejar nak keluar mengundi pagi kan. Sepatutnya expectation tu sudah ada sebab kita tengok peningkatan pengundi pun tinggi. Tahun ni 21 juta dengan pengundi baru dan juga pengundi automatik tu naik sehingga 58%. Saya kira perlu ada satu pengelolaan yang sangat baik, sangat smooth lah, perlu dijangkakan di setiap pusat mengundi itu. Tapi apa pun, masih awal lagi ni Hakim, 9 pagi untuk kita rumuskan segala-galanya. Tapi ada masalah here and there kita suarakan. Kita harapkan pada mereka yang akan mengundi, terutamanya di Sekolah Kebangsaan Bagan Jaya Pulau Pinang, mungkin boleh dapat reminder daripada kami kat sini sebab ada masalah sistem dekat sana. Tapi kita harapkan dapat diselesaikan dengan segera sebab takut ramai orang dah beratur pagi kan. Sebab sekarang ni dia punya pertaruhan adalah persoalan mengenai kebolehpercayaan. Jangan sampai dipersoalkan sebab nanti dia akan menjejaskan keputusannya bila ada banyak perkara nanti akan muncul. Jadi kena jelaskan, kita harapkan ada maklumat segera daripada pihak SPR. Sekarang ni kalau visual kita ada saksikan, okey tak, kita terus ke Perak ya. Kita nak ke bersama Ridauddin Daud di Bagan Datuk Perak. Ridauddin, macam mana keadaannya kalau di sekitar Lembah Kelang ni berpusu-pusu orang nak membuang undi sampai ada yang beratur panjang, ada yang macam kurang selesa sikit terpaksa tunggu lama. Kalau di Bagan Datuk tu macam mana keadaannya Ridauddin? Baik, terima kasih rakan setugas Gigi dan juga Hakim. Di Bagan Datuk ini, walaupun kerusi di Parlimen Bagan Datuk ini dikatakan antara kerusi panas, namun apa yang saya boleh lihat di belakang saya sebenarnya, beginilah keadaannya sejak pagi tadi tidaklah begitu ramai. Kalau di Lembah Kelang kita lihat bagaimana beratur itu sangat panjang. Namun di sini saya lihat agak terkawal, tidaklah begitu panjang. Orang-orang yang saya lihat sudah pun ada pada pagi tadi berada di luar pagar beratur menunggu giliran. Saya lihat sudah pun tiada lagi di sini, bermakna mereka sudah pun menjalankan tanggungjawab mereka sebagai pengundi. Antara jangka masa yang saya boleh katakan di sini boleh dikatakan tidak sampai 30 minit selesailah semuanya. Kerana saya ada mengambil satu petunjuk tadi, seorang lelaki berpakaian baju berwarna merah kerana nampak warna ni agak terang. Saya lihat pada beliau walaupun beliau agak lambat sedikit kerana memberikan laluan kepada warga emas dan sebagainya. Beberapa kali juga ditolak ke belakang untuk memberikan laluan kepada warga emas. Namun beliau selesai kira-kira dalam 30 minit, tidak sampai 30 minit, dalam 27 ke 28 minit sebegitu. Jadi boleh dikatakan di sini keadaannya sebenarnya agak tenang. Tidaklah seperti mana kita lihat di Lembah Kelang di mana ada banyak berlakunya, mungkin ada sedikit rasa tidak puas hati dan sebagainya kerana proses itu berlaku dengan terlalu panjang. Namun di sini boleh dikatakan prosesnya berjalan dengan sangat lancar. Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi juga seperti tadi tiba di sini kira-kira jam 8.15 pagi dan kemudian selesai membuang undi pada jam 8.43 pagi. Tidak sampai setengah jam pun sebenarnya, dan beliau juga turut ditemani oleh isterinya Datuk Seri Hamidah Khamis dan juga anak beliau Datuk Nurul Hidayah dan juga beberapa penyokong yang berada di luar sejak daripada pagi tadi. Baru saja sebentar tadi saya melihat kelibat beliau meninggalkan kawasan ini, mungkin pergi ke tempat lain untuk meninjau pusat-pusat mengundi di kawasan lain. Jadi sebenarnya di Bagan Datuk ini sebenarnya seramai 58,183 pengundi berdaftar di kawasan Parlimen Bagan Datuk layak untuk mengundi pada PRU 15. Dan kali ini saya berada di Madrasah Manba'il Ulum Sungai Nipah Darat Bagan Datuk kerana di sini adalah lokasi di mana Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dan juga keluarga membuang undi. Selesai pun sudah pada 8.43 pagi tadi. Dan kemudiannya kalau diikutkan sebenarnya mengimbas kembali sejarah PRU ke-14 ini, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi menang di kawasan ini dengan majoriti 5,073 undi. Dan kali ini dengan adanya beberapa saingan terutamanya melibatkan 4 penjuru pertama kali melibatkan beliau, sudah pasti kita akan melihat bagaimanakah, adakah majoriti ini akan bertambah atau adakah majoriti ini akan berkurang, adakah akan berlaku pertukaran ahli parlimen dan sebagainya. Sudah pasti kita akan mengetahuinya pada hari ini kerana beliau akan ditentang oleh salah seorang giant killer daripada Pakatan Harapan, Datuk Seri Syamsul Iskandar Mat Akin, dan kemudian ada juga daripada Bersatu atau Perikatan Nasional Dr. Muhammad Faiz Nakman, dan ada juga calon bebas anak bekas Timbalan Perdana Menteri
iaitu Muhammad Taufik bin Tun Dr. Ismail yang turut sama mencuba nasib untuk bertanding di sini. Masing-masing memasang impian, masing-masing berhasrat untuk menewaskan heavyweight di bahagian datuk ini, menewaskan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi kerana beliau sudah pun berada di sini sejak 5 penggal lepas. Sudah pasti mereka memasang impian untuk sekurang-kurangnya seperti mana Pakatan Harapan Syamsul Iskandar Makin sudah pasti memasang impian untuk sekali lagi menjadi giant killer. Kalau sebelum ini di Melaka, kali ini beliau ingin, pastinya beliau mengharapkan aura itu dapat dibawa ke bahagian datuk. Kerana kalau diikutkan sebenarnya di kawasan bahagian datuk itu banyak sebenarnya ada poster-poster beliau yang mengatakan bahawa bahagian datuk bangkit dan sebagainya. Jadi itulah yang dikatakan hari ini boleh dikatakan semuanya berjalan dengan sangat lancar. Pagi tadi hujan di Teluk Intan, saya berada di Teluk Intan, 6 pagi tadi hujan selebat-lebatnya. Saya risau juga untuk keluar sebenarnya. Namun pada jam 6.30 pagi sudah pun semakin reda. Sekarang sudah pun lebih 9 pagi, nampaknya sudah pun semakin panas. Matahari pun nampaknya sudah pun mula nampak. Tadi sebenarnya 8 lebih tidaklah begitu nampak, masih lagi mendung. Namun sekarang sudah pun panas. Kita mengharapkan supaya cuaca sebegini berterusan, dan kepada anda masih lagi awal sebenarnya, kepada anda bukan saja di Bagan Datuk, di seluruh Malaysia sebenarnya masih lagi awal. Pastikan anda turun mengundi, ikut saranan-saranan yang disarankan oleh SPR, ikut pada waktu anda, kalau boleh datang mengundi pada waktu yang tepat, waktu yang disarankan supaya anda tidak akan mendapat kesesakan dan sebagainya. Jadi seperti biasalah Hakim dan Gigi, bila hari-hari besar sebegini tak lengkap, tak molek rasanya kalau saya tidak tutup dengan serangkap pantun. Seperti biasalah saya akan menutup dengan serangkap pantun. Bunyinya mungkin seperti sudah dengar, namun ia bukan lagu tapi adalah pantun. Ya. Okey, baik. Kompang di Palu, pengantin baru duduk bersanding tersipu malu. Tak kiralah merah, putih, hijau atau biru, pilih betul-betul, jangan pangkah secara melulu. Jadi saya fikir itu saja pantun untuk anda, untuk semua rakyat Malaysia. Jangan lupa undi anda adalah sangat penting untuk menentukan hala tuju negara. Jadi saya fikir bahawa masa ini laporan saya di Bagan Datuk. Selepas ini saya akan ke Ipoh pula untuk melihat apakah yang berlaku kepada kerajaan negeri Perak. Adakah mereka bakal mendapat kerajaan baru ataupun bakal juga kekal dengan Barisan Nasional. Pastinya saya akan terus membawakan perkembangan dari semasa ke semasa sampailah di Perak ini menutupkan ataupun menoktahkan segala apa yang berlaku di sepanjang hari ini, Hakim dan Gigi.